Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari gaming headset, gaming mouse, gaming keyboard yang berwarna putih untuk match dengan gaming setup anda, saya nak perkenalkan kepada anda satu line up limited edition dari Asus ROG, iaitu Asus ROG Moonlight Edition. Dekat depan saya ni ada Asus ROG Strix Impact 2 gaming mouse, kemudian ada Asus ROG Scope NX TKL gaming keyboard, dan di kanan saya ada Asus ROG Strix Corgo. Betul dah? Betul. Corgo Moonlight Edition gaming headset. Jadi, dalam video kali ini, saya akan unbox, kemudian saya akan buat quick review supaya anda tahu sama ada berbaloi ataupun tak untuk anda invest duit anda terhadap Asus ROG Strix Moonlight Edition ni. Actually, dia ada satu lagi item dia, iaitu Asus ROG Strix Sentra, tapi bagi saya tak ramai gamers PC yang guna earphone. That's why saya fokus kepada 3 item ni saja. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Tanpa berlengah lagi, jom! Okey, macam biasa bila saya review 3 item macam ni, gaming mouse, gaming keyboard dan juga gaming headset, saya akan mulakan dengan gaming headset sebab kita nak guna dia punya mikrofon tu. Kita nak tahu kualiti mikrofon dia macam mana. So, kita tolak tepi dulu Asus ROG Strix Scope NX TKL dan juga Asus ROG Strix Impact 2. Ini dia Asus ROG Strix Go Core Moonlight White 3.5mm gaming headset. Kita buka dia dulu. Dia tutup cantik headset dia supaya orang tak nampak gitu. Kita tarik keluar dia punya sponge warna hitam ni. So, ini produk dia warna putih, cantik aja. Okey, dalam kotak dia bagi headset tu sendiri. Lepas tu dia bagi satu kabel combo ke headphone dan juga microphone jack. Lepas tu dia bagi kepada kita satu detachable boom mic dan dia bagi satu windscreen. So, kita pasang dulu dia punya microphone ke headset ni. So, boom mic dia ni kita pasang dekat ear cup belah kiri. Dia punya bentuk ni kita just mesh sahaja macam ni. Okey, sekarang jom kita tengok luaran, exterior. Lepas tu kita tengok juga build quality untuk Asus ROG Strix Go Core. Dia punya ear cup ni, di belakang dia ada logo Asus ROG dan dia punya build, dia punya material ialah plastik. Okey, bila kita ketuk tu memang dapat rasa kosong di dalam dia. Penyambung antara ear cup ke headband tu pun dari plastik dan kita boleh nampak ada tulisan ROG dekat sini. Dia punya headband ada tulisan Republic of Gamer dekat atas dan ada sponge yang agak tebal di bahagian bawah. Dia punya kulit, dia punya apa kita cakap material ni, saya yakin dia adalah PVC, and cantik juga dia punya besi dekat sini. Penyambung antara dia punya headband dan juga ear cup tu ada tulisan ROG. Dekat sini dia engrave. Dan kalau kita tengok di bahagian dalam, bukaan ear cup dia jenis bujur telur. Lepas tu dia punya earpad ni bagi saya macam lembik sangat. Tak pasti selesa ke tak. Kejap lagi saya akan pakai dia. Dan di dalam kita dapat nampak ada, kita nampak ada satu logo ROG dengan kain untuk lindung telinga kita dari tersentuh dengan driver dan sakit macam tu. Dekat ear cup kiri kita ada volume wheel. Lepas tu kita ada mute dan juga on mic. Dan tempat kita sambung mic lah. Mic dia ni jenis detachable tapi kabel dia bukan jenis detachable. Alright, sekarang saya akan pasang headphone ni. Lepas tu kita tengok audio quality dia macam mana dan saya akan terus record menggunakan Audacity untuk tahu dia punya quality microphone, which is kalau quality dia bagus, saya akan terus guna dia punya audio. Kalau quality dia tak bagus, microphone dia tak bagus, time saya edit nanti, saya akan tukar kepada mic boya yang ada dekat leher saya sekarang lah. So, kita pakai dulu. Bila pakai ni, dia punya clamping force tu memang tak sakit. Tapi, anda boleh nampak, dia memang kita cakap, dia tekan kita punya kepala tu dengan bagus. So, bila saya gerakkan macam ni, dia tak jatuh lah. And clamping force dia memang tak kuat sangat. Memang tak rasa sakit. Okey, sekarang saya nak kongsikan dengan anda kualiti audio dia lepas dengar 2 lagu. Saya dengar Wallerman dan juga Despacito. Bila dengar 2 lagu ni, bagi saya dia punya audio quality tu
dia dalam kategori yang bagus, tapi bukanlah satu benda yang buat saya rasa wow lah. Kita dapat dengar bunyi bass, kita dapat dengar bunyi treble, kemudian dia punya bass tu bukan punchy tu, tak ada. Dia memang just normal bass macam tu, dan dia punya audio memang harmoni, sedap untuk kita guna layan lagu. Saya tak test dengan gaming, but should be kita boleh dengar bunyi tapak kaki belah kanan kiri dengan bagus lah, sebab ini ialah stereo audio, dia tak ada virtual 7.1. Okey, dari segi audio quality mikrofon, saya tak tahu kualiti dia macam mana. Saya just akan record sahaja video saya menggunakan mikrofon dia, dan anda judge sendiri okey ke tak. Kalau masa saya edit video nanti, kalau saya rasa dia punya mikrofon tak bagus, saya akan tukar ke mikrofon Boya BY M1 yang saya pakai dekat baju ni. Alright, sekarang kita pergi kepada item yang kedua, which is dia punya mouse, iaitu Asus ROG Strix Impact 2 Moonlight White Optical Gaming Mouse. Actually ini bukanlah mouse yang baru. ROG Strix Impact 2 ni dah dikeluarkan hampir 1 tahun macam tu, tapi Moonlight Edition ni consider baru, warna putih. And mouse ni dia dapat banyak good review dari reviewer yang lain. Even kalau anda pergi dekat Amazon pun, anda cari Asus ROG Strix Impact, anda akan dapat baca banyak positive feedback tentang mouse ni. Harga dia pun tak mahal, RM169 saja. Untuk headset ni harga dia RM369 Malaysia. To be honest dengan anda, untuk RM369 Malaysia bagi saya quite overpriced dengan kualiti yang dia offer kepada kita. But yes, inilah dia Asus ROG kan. Nothing surprise lah. Bila tahu dia punya harga RM369 Malaysia, saya tak terkejut sangat lah. Sebab orang yang beli Asus ROG ni biasanya memang dia punya fan, and mereka tak berapa kisah dengan harga. Okay, so ini dia Asus ROG Strix Impact 2. Dekat bahagian bawah ni ada 1, 2, 3 dia punya mousepit tu. Lepas tu yang hitam ni adalah getah dia. Saya tak pasti tujuan hitam ni apa dia. Dan kita boleh nampak ada satu tempat untuk kita tukar dia punya DPI. Alright. So, salah satu sales point untuk Asus ROG Impact 2 ni ialah dia punya pivot switch. Yang mana pivot switch ni dia menjadikan tak ada space antara apa kita cakap, panel mouse ni dengan switch dia. Jadi dia akan jadi lagi tepat ataupun lagi cepat lah kalau anda nak respons. Lepas tu dekat bahagian tepi ada 2 extra button, dan dia punya surface di bahagian tepi ni pun adalah surface untuk kita grip dan tak senang tergelincir. Ada tulisan ROG dekat sini, dan di bahagian hadapan dia bukan kabel jenis detachable, dia pakai soft cable, yang mana mereka claim dia lagi smooth compare dengan kabel getah biasa. Macam biasa, Asus dia akan guna Omron switch, dan dia punya switch tu dia boleh hot swap. So anda boleh tukar kepada mana-mana switch yang anda berkenan lah. Cuma culture untuk tukar switch mouse ni bagi saya belum matured lagi. Jarang gila lah kot saya jumpa orang yang memang nak tukar switch mouse. Kalau keyboard tu banyak. Of course dia punya peripheral ni dia boleh sync dengan Asus Aura Sync. Lepas tu kita guna software Asus Armoury Crate lah untuk synchronize dia. Ada 1, 2, 3, 4 kawasan yang menyala untuk peminat RGB. Untuk RGB dia ni memang kita kena tukar menggunakan software dia. Sekarang saya just nak test dari segi accuracy. Okay, sekarang kita berada dalam website Mouse Accuracy. So dekat sini saya akan test. Saya just nak buat satu disclaimer yang saya bukanlah hardcore gamer, jadi saya tak pandai sangat lah sebenarnya benda ni. Cuma kita buat juga untuk tahu dia punya pergerakan macam mana. First kali kita try dengan normal. Target size kita buat medium, dan masa kita set kepada 30 second. Tekan start. Oh, dia keluar iklan dulu. Okay, 1, 2, 3. Ready, go. Alright. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 40. So result yang saya dapat, target tu 52, 45 saya hit, 7 miss. Lepas tu dari segi klik tu 45 hit, 2 miss.
Okey, total score ialah 265. Dia punya sensor, saya tak pasti dia pakai sensor apa. Cuma kalau saya nak simpulkan tentang mouse ni, yang pertama dari segi gliding tu, dia smooth, dia licin tapi bukanlah yang paling licin saya pernah guna. Button clicky dia best. Lepas tu RGB dia saya tak tukar guna software. Yang ni jangan risau, memang kita boleh tukar guna dia punya software. Ada 4 pilihan DPI. So itu sahaja tentang Asus ROG Strix Impact 2. Okey guys, kita pergi kepada item terakhir untuk video kali ni, iaitu Asus ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White Mechanical Gaming Keyboard. To be honest dengan anda, saya tak pernah main dengan Scope NX TKL ni. That's why saya sebut pun saya ada terlupa sikit dia punya nama, Scope NX TKL. Tapi untuk mechanical keyboard ni, dia pakai Asus ROG punya switch. Dia pakai Asus sendiri punya switch. Yang saya dapat ni yang warna merah. And of course dia ada Asus Aura Sync untuk main dengan dia punya RGB. So kita unbox dulu dan kita buat typing test sikit. Kita tengok macam mana dia punya bunyi tu. So macam biasa bila rack ni dia punya switch tu bersifat linear and dia tak clicky and dia tak tactile. But packaging ni Asus tak pernah mengecewakan lah. Packaging dia memang cantik. Tengok dia punya keyboard pun dia letak dalam ni. Okey, dia jenis TKL, dia 10 keyless keyboard. Kemudian dia jenis detachable. Kabel dia jenis detachable and dia pakai kabel USB Type C ke USB A. Jadi ini dia Asus ROG Strix Scope NX TKL Mechanical Gaming Keyboard. Dia punya keycap tu jenis floating, that's why anda boleh nampak RGB dia terang gila. Dia punya RGB, dia punya LED tu bukan sahaja ada dekat keycap tapi dia ada light bar dekat bahagian bawah ni. So dia punya yang pertama LED dia sangat terang, lepas tu efek RGB dia smooth. Sekarang saya nak buat typing test menggunakan mechanical keyboard ni. Okey. Feeling typing dia nice. Walaupun dia linear, saya dapat rasa macam berat sikit kalau nak dibandingkan dengan mechanical keyboard yang saya sedang guna sekarang. Yang saya sedang guna pun memang red switch and dia lagi ringan. Tapi dari segi kita cakap sedap type tu, saya rasa Asus ROG Strix Scope NX TKL ni lagi sedap lah typing dia. Feeling tu lagi shock. Dan dia punya spacebar, dia punya steps tu pun okey. Dan dia punya key besar. Macam shift, macam spacebar pun nampak dia balance. Sekejap, saya buka keycap and dia bukan hot swappable. Even kalau dia hot swappable pun susah kot kita nak cari switch dia sebab dia memang pakai switch Asus ROG sendiri. Ada brown, ada blue dan juga ada red lah. Macam biasa kalau blue tu dia jenis clicky dan tactile. Manakala untuk brown dia tactile tapi dia tak clicky. Lepas tu untuk red ni dia linear lah. So kita boleh tukar dia menggunakan software dia ataupun kita boleh tukar RGB dia menggunakan FN button dan arrow key dekat sini. Ada beberapa pilihan RGB yang kita nak lah. Of course brightness pun boleh setting juga. Dan kita boleh set makro. Kita boleh set makro just menggunakan keyboard dia. Tak perlu nak install software lah. Okay. So pendapat saya ni just a quick review, bukanlah satu review yang detail sangat kan. So untuk dia punya mouse tu bagi saya berbaloi beli, harga dia RM169 saja. Saya tak pasti sensor apa yang digunakan tapi yang tentu optical sensor. Dia punya switch dia pakai Omron switch jenis pivot. So dia sepatutnya dia punya cara tekan tu kalau anda betul-betul hardcore gamer, anda akan dapat perasan dia punya perbezaan dengan gaming mouse biasa. Dan dia punya switch tu kita boleh tukar-tukar based on kita punya own preference lah. Itu untuk dia punya mouse. Manakala headset dia ni bagi saya overpriced sikit dengan harga RM369 Malaysia. Audio quality yang dia deliver kepada kita tu macam biasa-biasa sahaja. Dia bagus. Jangan salah faham. Tapi sebab saya review banyak gaming headset, so
Bagi saya ada je gaming headset yang bawah RM200 Malaysia yang boleh deliver the same audio quality. Macam contoh Empower Air Wireless yang saya selalu guna. Kualiti dia lebih kurang sama saja, yang tinggal yang membezakan dia dengan Empower tu adalah kualiti mikrofon, which is at this point saya tak tahu kualiti mikrofon dia macam mana. Dan untuk dia punya keyboard ni harga dia RM469 Malaysia, which is dia punya build quality. Kalau nampak dekat atas ni dia pakai aluminium plate kan, tapi di bahagian bawah dia just pakai plastik. Bila kita pegang tu kita tak rasa elemen premium ada dekat mechanical gaming keyboard yang Asus bawa ni lah. Saya tak nafikan dari segi LED dia terang, cantik, tapi kita cakap dari segi premium feel tu tak ada dekat dia punya keyboard ni. But of course, untuk kesemua item ni ialah more to collector item ataupun item yang akan melengkapkan setup gaming putih anda. So, dalam tiga-tiga item ni yang saya recommend anda beli ialah dia punya mouse. Dia punya mouse tu ambidextrous and sesuai untuk siapa-siapa yang nak gliding laju macam tu. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.